Manfaat 12 minit dengan begitu kencang sekali, dan kita serahkan 12 minit seterusnya kepada wakil amanah yang saya kenali sebagai Jumik Hasan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara Adukah Taruna yang merupakan moderator pada malam ini. Sebenarnya saya pada malam ni saya tidak standby sangat untuk berdebat ni kerana kebetulan sibuk dengan banjir, sibuk dengan kerja politik. So saya mari hari ni tak ada kertas, tak ada apa, saya mari apa yang ada sebelum ni. Itu pandangan saya berkenaan Tun Dr. Mahathir. Tapi apabila saya mari sini saya rasa pelik. Pelik apabila saya berada di tepi Ustaz Fadil Syari, sebelah kanan saya, sebelah kiri saudara Johor Kelantan. Dulu saya bersama Ustaz Fadli bergaduh dengan Johor. Hari ini saya bersama juga dengan Johor Kelantan bergaduh dari segi politik. Dan saya juga dulu di antara peminat Cikgu Bat. Dan hari ini saya tentang pemikiran Cikgu Bat. Persoalan daripada saudara Adukah Taruna tadi, adakah Tun Dr. Mahathir sebagai solusi kepada Kelantan dan juga Malaysia? Saya kira kalau kita nak bercakap tentang dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan yang kita anggap yang telah dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir, debat ataupun wacana ini terpaksa ditukar tajuk. Kalau kita terpaksa fikir ke belakang, undur ke belakang, gali cari kesalahan, ataupun kita nak bernostalgia, seperti contoh kita sedih kerana kita habis duit beli tiket bah, pergi ke Kuala Lumpur menyokong saudara Anwar Ibrahim, tiba-tiba calon Perdana Menteri alam ini adalah bukan Anwar Ibrahim tapi Tun Dr. Mahathir. Yang lebih penting pada pandangan saya bukanlah siapa Perdana Menteri. Yang lebih penting pada saya adalah Najib Tun Razak, UMNO Barisan Nasional lepas PRU yang ke-14, ia bukan lagi sebuah kerajaan yang ditabik oleh UMNO. Itu pada pandangan saya lebih penting. Soal adakah Tun Dr. Mahathir sebagai solusi, pada pandangan saya bukan saja Tun Dr. Mahathir menjadi solusi, tetapi Pakatan Harapan yang menjadi solusi. Kenapa? Kalau kita lihat tawaran-tawaran yang telah dilakukan oleh Pakatan Harapan bukanlah cadangan ataupun suara Tun Dr. Mahathir semata-mata, tetapi ia satu keputusan bersama dengan Pakatan Harapan. Dan hari ini kita bercakap, kita tidak mahu kejahatan Najib, kita tidak mahu kejahatan Tun Dr. Mahathir, tetapi kita bercakap apabila kita menang, kita boleh menentukan dengan siapa kita dapat pakat. Adakah kita ini hanya nak pergi kepada yang menang, ataupun kita nak letak siapa yang kita pilih untuk menjadi pemimpin? Dan pemimpin bukan sekadar di Malaysia ini Perdana Menteri, dia ada kabinet dia. Ini bermakna kalau kita tidak yakin dengan Tun Dr. Mahathir, jangan bimbang. Kerana di dalam Pakatan Harapan masih ada hero seperti Tuan Haji Muhammad Sabu yang merupakan Presiden Parti Amanah Negara, yang juga merupakan timbalan Presiden PAS satu ketika dulu. Di dalam itu juga ada saudara Khalid Samad dan banyak lagi. Ini bermakna kalau kita rasa tidak yakin dengan Tun Dr. Mahathir, jangan bimbang. Yang paling penting adalah kita kalahkan UMNO dulu. Yang paling penting adalah kita lihat sekali dalam hidup kita ni UMNO Barisan Nasional itu kalah. Tetapi hari ini kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak perlu. Sehingga satu saat kita kena terpaksa berfikir, dulu kita melawan Najib, dulu kita lawan Mahathir, hari ini kita angkat Mahathir. Apa pasal benda ni? Hari ini Mahathir telah pun dia katakan apa yang kita katakan. Mahathir juga bersama kita di jalan raya. Kenapa salahnya? Itu yang kita nak. Mahathir juga telah menerima Anwar Ibrahim. Apa salahnya? Itu yang kita nak. Mahathir juga nak beri royalti kepada partai. Itu yang kita nak. Kenapa kita nak tolak ni? Sedangkan yang telah dinyatakan ni, itu yang kita nak. Tiba-tiba apabila Tun Dr. Mahathir bersama dengan Pakatan Harapan nak beri apa kita nak, kita nak kata dia silap, dia silap, dia silap. Mungkin kalau saya nyatakan satu sirah berkenaan dengan cerita Saidina Umar, kita kata, oh kamu nak samakan Tun Dr. Mahathir dengan Saidina Umar. Bukan. Tun Dr. Mahathir adalah Tun Dr. Mahathir, Saidina Umar adalah Saidina Umar. Tetapi kisah sirah itu perlu kita ambil. Apabila dia telah minta maaf, apabila dia nyatakan dia bersama kita, kita tengok mana lebih untung besar. Yang untung besar ini bukan untung kita, tetapi untung rakyat. Siapa sini bersetuju bahawa Najib Barisan Nasional adalah pentadbir yang paling buruk dalam Malaysia? Kalau kita tengok di luar negara, keluar berita, kita dimalukan, terlalu malu oleh pemberita luar negara. Tapi hari ini tiba-tiba keluar kita nak kata Najib jahat, Mahathir jahat. Habisnya
Yang menang adalah Najib. Sampai bila lagi kita nak duduk bawa Barisan Nasional? Kalau kita nak bernostalgia, kita kata Mahathir ini jahat, Mahathir ini itu ini, saya kira Malaysia akan terus dipimpin oleh Barisan Nasional. Itulah saat yang paling teruk sekali. Kita berjuang lama dah nak jatuhkan UMNO Barisan Nasional, tetapi apabila kita katakan satu mekanisme, satu kekuatan yang saya yakin pengundi akan menyokong kalau kita letak Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Bukanlah kita kata orang lain tak layak, tetapi pada hari ini UMNO itu sendiri yang di antara orang ataupun jalur pemikir yang kita susah untuk kita tarik. Kita nak minta orang UMNO untuk undi pembangkang, satu perkara yang sangat payah. Tetapi hari ini apabila UMNO ataupun bekas UMNO itu mari ke dalam Pakatan Harapan, saya yakin insya-Allah pengundi akan lihat Pakatan Harapan hak ada hari ini, dia nak betul-betul nak menjadi kerajaan, bukan lagi nak jadi pembangkang. Saya kira kalau kita hanya meletakkan keputusan nak tunggu siapa dulu menang, itu lebih teruk. Kita katakan kita bertanding sebagai contoh 40 kursi. Kita menang 40 kursi dan kita tengok mana satu yang kita nak pilih. Saya kira itu tak ada prinsip, Ustaz. Bukan Ustaz lah, semua yang lain. Itu tak ada prinsip pada pandangan saya. Sepatutnya kita telah letak pada siapa yang kita nak percaya. Juga kepada Cikgu Pat. Kenapa kalau dulu Cikgu Pat boleh bawa Tun Dr. Mahathir bersama dengan Anwar Ibrahim kerana nak selamatkan Malaysia dengan isu TTPA, betul saya sebut Cikgu? TTPA. Kenapa hari ini Tun Dr. Mahathir bersama dengan Pakatan Harapan nak selamatkan Malaysia seperti sahabat saya kata ni, kita nak menolak? Adakah kita dibelenggu ketakutan, kita kata apa kamu yakin Tun Dr. Mahathir tidak jadi macam dulu? Sahabat saya Cikgu Bat, sahabat saya Ustaz Fadli, kita pernah bersama, kita pernah mempunyai jalur pemikiran yang sama. Tetapi apabila kita tidak lagi mempunyai jalur pemikiran yang sama, kita pun berlawan. Sebagai contoh, kalau Tun Dr. Mahathir tidak sama seperti hari ini, saya pun lawan dia, tak ada masalah. Kalau hari ini kita boleh bersama, dulu kita boleh lawan dia. Kalau dia jadi Perdana Menteri esok, dia tidak keluarkan Anwar Ibrahim, dia berlaku zalim, kita lawan balik. Sifat kita adalah melawan. Dan kalau Cikgu Bat ataupun siapa-siapa hak ada lagi boleh bagi cadangan selain Tun Dr. Mahathir sebagai solusi, kami pun nak dengar. Tetapi pada pandangan saya, untuk hari ini, untuk ketika ini, Tun Dr. Mahathir bersama dengan Pakatan Harapan, itulah jalan terbaik untuk menyelamatkan Malaysia. Saya kira semua di dalam Dewan ini dan juga yang menonton secara live percaya, bahkan di dalam UMNO sendiri lihat Najib sudah pun menjadi orang panggil, kita kata benda yang sangat apa? Bukan bebannya. Kalau kita masih lagi lihat Najib dengan Tun, kita boleh buat satu sama perbandingan dia, saya kira mata kita telah buta ke? Hati buta pun mungkin jugalah. Betul kata Topeng Perak. Kerana Najib Tun Razak bersama dengan isteri dia, bersama dengan kabinet dia, dan kalau kita tengok timbalan Perdana Menteri dia, langsung tidak berani ketik dia dalam bahasa Kelantan. Tetapi dalam Pakatan Harapan, kita nak mencalonkan calon Perdana Menteri, hampir 30 meja, akhirnya barulah disebut nama. Lepas tu ada suara-suara yang tidak berpuas hati. Itu biasa proses demokrasi. Itu biasa sebab kita nak pilih calon Perdana Menteri. Tapi saya nak kata satu saja. Dulu mungkin Ustaz boleh jawab lepas ni. Ketika Anwar di dalam UMNO, apa Anwar tidak kata kepah pada masa tu? Seingat saya lah, ataupun setahu saya lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri pernah mengatakan kepada almarhum Tok Guru, teropoh kayu. Ustaz ingat ataupun Ustaz tahu cerita tu. Tetapi apabila Anwar telah pun terkena dengan Tun Dr. Mahathir, yang paling ke depan adalah Ustaz almarhum Ustaz Fadeno. Dan Ustaz almarhum Ustaz Fadeno menamakan saudara Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Ketika itu pun, ya sama seperti kita hari inilah. Ketika itu marah, kenapa kita nak namakan Anwar sedangkan Anwar dalam penjara? Akhirnya yang menjadi ketua pembangkang adalah Ustaz Fadeno. Dan kalau kita tengok, mungkin dah lagi adukah? Dah berapa minit? Baru 8 minit. Okey. Kalau kita tengok, kalau mungkin Ustaz juga boleh jawab. Okey Ustaz, kenapa kita mengatakan Tun Dr. Mahathir sebagai solusi adalah kerana kepentingan politik.
di dalam sejarah telah mengatakan bahawa mana-mana parti yang bersendirian, mungkin Ustaz boleh berikan sejarah kepada saya bahawa PAS ketika bersendirian PAS pernah menang besar. Tetapi dalam sejarah ketika Kuli bersama dengan PAS pada tahun 1990 telah melakukan satu sejarah sehingga kali ini Ustaz Fadli Syari menjadi ketua UPES di dalam kajian negeri ini kerana Tengku Razali Hamzah bersama dengan PAS akhirnya almarhum Tok Guru menjadi menteri besar. Gabungan di antara bekas UMNO dengan PAS. Ketika itu orang kata kepada Tok Guru, lagu mana kena lagi kata biar dulu, menang dulu. Yang kita pelik hari ni Kubah tak boleh lagi, duk kala benda lain. Kita menang dulu, kita kerja nak menang dulu. Dan kalau kita tengok juga selepas itu, sekali lagi pada tahun selepas Anwar Ibrahim dimasuk ke dalam penjara ataupun dipecat jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri, arwah Ustaz Fadeno bagi ambil untuk bersama dan orang PAS marah masa tu. Dan alhamdulillah kalau kita tengok masa tu akhirnya yang jadi menteri besar adalah Ustaz Hadi Awang satu penggal. 10 minit je. 2 minit lagi. Saja. Okey. Jadi saya nak jawab yang supaya dia menjawab soalan, supaya saya pun tidak mahu pergi kiri kanan atas bawah. Saya harap sahabat kita semua jangan kita terlalu pergi ke masa belakang, kerana masa belakang itu telah jadi sejarah yang tak mungkin kita boleh ubah. Walaupun ada dalam sains kata mungkin kita boleh pergi ke masa lalu menggunakan kenderaan yang paling pantas, saya yakin kenderaan itu tidak boleh dibuat. Ataupun mungkin kita boleh buat ramalan, kita percaya ke dukun tu begini-begini. Pada pandangan saya itu belum pasti. Yang penting adalah hari ini kalau kita sudah ada satu pakatan yang kita lihat boleh memberi kemenangan kepada rakyat, saya minta sangat-sangat supaya kita fokus, supaya kita lihat kita bersama dengan perjuangan rakyat. Saya harap kita boleh memberi kemenangan kepada rakyat dengan menjadikan UMNO Barisan Nasional pembangkang di negara Malaysia. InsyaAllah sekiranya kita meletakkan agenda pribadi, kita meletakkan benda-benda yang tidak ada kaitan dengan pentadbiran negara keluar dulu. Yang penting kita fokus adalah kita fokus negara ini perlu diselamatkan. Dan kita ingat negara ini bukan hanya boleh diselamatkan dengan kita menamakan calon Perdana Menteri, tetapi negara ini boleh diselamatkan dengan kita bersama-sama untuk selamatkan negara, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Jeming Hasan daripada Amanah. Dan untuk sejam pertama 12 minit yang terakhir kita mempersilakan, sebelum kita pergi jauh, saya 20 minit, terima kasih. Okey. Saya nak katakan di sini, bila sahabat saya pun bertalu-talu menyerang Cikgu Bat, saya nak nyatakan di sini untuk pengetahuan Cikgu Bat lah. Terlalu ramai sebenarnya anak muda rindukan Cikgu Bat yang dulu. Dan saya sendiri melihat tak ada lagi Cikgu Bat 2.0. Apabila kita pergi satu himpunan, Cikgu Bat dengan SAMM dia membawa gerombolan anak muda yang kita kira ahli politik tak boleh ambil. Dia akan menyanyi lagu, ingat kita takut, jangan mengarut, rakyat ke depan, kata Cikgu Bat. Rakyat ke depan masa itu adalah Cikgu Bat dan kita semua melawan Najib dan juga Rosmah dan juga UMNO Barisan Nasional. Saya minta maaf kepada Cikgu Bat, tetapi sepanjang Cikgu Bat bercakap, kenapa saya tidak dengar lagi Cikgu Bat menyerang Najib dan juga UMNO Barisan Nasional. Okey, saya tidak menjawab lagi soalan. Saya nak menyentuh, kerana saya sendiri saya katakan tadi, saya terlalu berharap supaya Cikgu Bat masih dapat memimpin anak muda. Lupa seketika tentang Tun Dr. Mahathir. Kita fokus untuk kita bina Malaysia baru. InsyaAllah dengan kehadiran Cikgu Bat, saya yakin kita akan dapat Malaysia baru. Berkenaan isu Tun Dr. Mahathir, jangan bimbang Cikgu Bat. Kalau Cikgu Bat kata tadi, bila Tun bercakap tentang Tun tak cakap, untuk pengetahuan Cikgu Bat, di antara Cikgu Bat dengan Tuan Haji Mamat Sabu, Tuan Haji Mamat Sabu dia berani melawan Tun M. Tetapi kerana kepentingan politik, kerana keadaan politik dan kerana kefahaman politik Tuan Haji Mamat Sabu, kita cool dulu. Yang paling penting adalah hari ini kita nak dapat Malaysia baru, insyaAllah. Kita kembali kepada soalan, jadi Azan Cempaka. Mahathir yang tumbuh UMNO baru, dia juga tumbuh PBBM, sekarang dia lead Pakatan Harapan. Jadi apa jaminannya dia tak akan mengamnokan PBBN dan PH? Adakah PBN adalah UMNO 2.0? Adakah PH adalah BN 2.0? Saya tidak ada masalah dengan nama UMNO ataupun BN. Seperti kata Presiden PAS dulu, kita tidak menyerang dia, kita tidak melawan UMNO kerana nama dia UMNO.
Kalau kita tengok amanah dulu. Tetapi kita melawan UMNO kerana orang UMNO tu lawannya, bukan kerana nama dia. Kalau kita tengok UMNO hari ni, kalau kita tengok bila Najib berkenaan 2.9 bilion masuk ke dalam akaun peribadi dia, kita tengok berapa orang kabinet dia yang berani melawan Najib. Dan apabila kalau kita tengok Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin Yassin menegur dalam isu 2.9 bilion bersama dengan Mukris, akhirnya dia dipecat. Dan kalau kita kata Tun M tak pergi dulu TPPA, hari ni baru mari kerana nak dipecat, pada pandangan saya lah, kalau Tun Dr. Mahathir mempunyai kepentingan peribadi, tak perlu dia tubuhkan parti. Cukup saja dia jumpa Najib, dia cakap begitu begini, saya yakin Najib akan penuhi apa kehendak Tun Dr. Mahathir. Dan kalau kita tengok dengan adanya calon Perdana Menteri dan kita namanya calon Perdana Menteri, hujah UMNO Barisan Nasional yang duduk hari-hari mengatakan bahawa Lim Kit Siang akan jadi Perdana Menteri, isu itu telah pun terpadam. Kerana itulah isu untuk menamakan calon Perdana Menteri sangat baik, dan kita namakan orang Melayu Islam. Bukan lagi orang ada hulu haya kata Lim Kit Siang, Lim Gua Eng. Dan kita, itulah kepentingannya. Berkenaan dengan hari ini jaminan adakah Mahathir tidak akan mengamnokan PBBM? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti tadi kita selalu bercakap tentang suatu masa yang kita tidak dapat ramal. Kita hanya boleh melihat apa yang kita boleh lihat, bukan kita meramal. Sebagai contoh, ada bilakah Jeming akan mati. Jadi apabila abah saya nak bagi duit untuk pergi tuition, dia apakah jaminan Jeming akan hidup sampai belas universiti? Akhirnya apa jadi pada saya? Supo juga dengan negara Malaysia. Kalau kita bercakap tentang jaminan, apakah jaminan Tun Dr. Mahathir tidak akan masuk UMNO? Apakah Mahathir tidak akan mengamnokan PBBM ataupun Pakatan Harapan? Saya nyatakan sekali lagi, di dalam PPBM bukan Mahathir berkuasa mutlak, bukan Mahathir berkuasa diktator. Ada Tuan Haji Mamat Sabu. Keyakinan saya terhadap Tuan Haji Mamat Sabu 100 kali lebih daripada Cikgu Bat. Keyakinan saya kepada YB Datuk Haji Husan Musa 100 kali lebih. Dan kalau kita tengok hari ni, kalau kita kata Tun Dr. Mahathir tidak mahu bagi royalti, hari ni kita minta royalti, dia nak bagi. Kenapa Mahathir tidak lawan kita? Tak boleh royalti. Tetapi Tun Mahathir bersama dengan Pakatan Harapan keluar dalam manifesto kita mengatakan bahawa sekiranya Pakatan Harapan mentakbir Putrajaya, 20% masuk royalti ke Kelantan. Tetapi kalau kita masih nak ukit kisah lama, memang tak akan selesai masalah. Akhirnya Malaysia terus dipimpin oleh Najib Tun Razak. Dan mengenai jaminan, ini adalah kalau kita tengok jaminan apabila kita letak ataupun nak menamakan calon Perdana Menteri pun kita ambil masa yang lama. Dan saya yakin dan percaya, insya-Allah, saya yakin dan percaya dengan semangat yang ada, selepas kita dapat Malaysia baru, negara kita akan jadi lebih baik. Seperti juga yang berlaku di Kelantan. Apa jaminan Tengku Razali Hamzah tidak akan keluar semangat papanai dan mengkhianati PAH? Apa jaminan kalau ketika itu almarhum Tok Guru memikirkan seperti hari ini? Apa jaminan? Saya yakin Ustaz Fadli Syari tidak akan dapat naik CRV UBS. Yang penting adalah kita tengok. Yang penting kita tengok gerak kerja hari ini. Yang penting kalau kita tengok dengan gerak kerja yang ada hari ini, saya yakin gerak kerja hari ini adalah boleh meletakkan isu-isu rakyat terkedepan. Kalau kita tengok Tun Dr. Mahathir hari ini, dia telah melakukan apa yang dia tidak buat dulu. Tun Dr. Mahathir hari ini dia melakukan apa yang kata dia tak akan buat. Sebagai contoh, kalau Cikgu Bak kata Tun Dr. Mahathir sebagai resi, hari ini dia bersama dengan Lim Kit Siang, di mana itulah musuh ketak dia. Kalau dulu BTN, siapa-siapa pernah pergi BTN, Lim Kit Siang ni apa tak ada. Tetapi hari ini Tun Mahathir bersama dengan Lim Kit Siang. Sama juga dengan hari ini Tun Dr. Mahathir turun ke jalan bersama-sama. Yang dulu Cikgu Bak memimpin kami ke jalanan, alangkah bahagianya kalau Cikgu Bak berganding dengan Tun untuk ke jalan raya. Adakah lebih baik Cikgu Bak melupakan seketika apa yang ada, apa yang marah Cikgu Bak terhadap Tun Dr. Mahathir? Fokus kita adalah UMNO Barisan Nasional, fokus kita adalah Najib, kita jatuhkan rejim ini, insya-Allah. Seperti mana Indonesia selepas reformasi, Malaysia dapat Malaysia lebih baik pada hari ini. Dan saya yakin, sebab negara kita, kalau kita tengok, negara kita sajalah yang mentadbirnya parti lama sejak sebelum merdeka lagi. Bila kita nak tengok di kalangan parti lain pula yang menjadi kerajaan sama di Putrajaya,
Dan kalau kita tengok di Malaysia atau di Kelantan, pada ketika itu orang buat nganying kepada PAS. Orang kata kepada PAS, orang kata pada Tok Guru, tak sampai 3 bulan mereka. Gapo nak mereka? Ustaz ni Aziz masa tu panggil ustaz. Yang ketiga apa? Tetapi alhamdulillah, keberanian rakyat untuk mencuba parti baru, kebijaksanaan politik orang Kelantan, akhirnya hari ni kita dapat lihat kerajaan UMNO sampai kali ni tak boleh ambil lagi Kelantan. Apa minit lagi Duka? 2 minit. Okey, saya nak jawab isu Ustaz Fadli kata awal-awal tadi. Kata Ustaz Fadli nak mencari pemimpin adalah mencari pemimpin yang Islami. Yang kita nak cari pemimpin yang boleh bawa kita ke syurga sebagai contoh Ustaz, betul. Tetapi bagaimana kalau pemimpin yang ada hari ni pun makan balok? Bagaimana kita kata kepada Mahathir tentang koni-koni dia, tetapi bagaimana dengan Ben Daud? Kita kata Mahathir bermewah-mewah, bagaimana dengan pimpinan PAS yang bermewah-mewah? Kita kata dosa Mahathir terlalu banyak, bagaimana PAS bersama dengan Syekh Fadil yang bersama dalam ikatan? Adakah bila Syekh Fadil bersama dengan PAS sudah relax dosa dia? Sama juga sahabat hamba Ustaz Fadli bergembira apabila Tun M tinggalkan UMNO dan dari PAS pergi hantar borang keluar muka depan Harakah. Adakah benda ini, adakah kita tidak menyokong Tun Dr. Mahathir kerana dia tidak bersama kita? Saya harap sangat dalam masa 1 minit ini kita letakkan perjuangan rakyat di depan. Jangan kerana dia tidak ikut kita maka kita kata dia jahat. Ingat, perjuangan hari ini mungkin bukan untuk kita, tapi sekurang-kurangnya untuk generasi yang akan datang insya-Allah. Yang paling penting adalah kita nak tengok negara kita ini menjadi lebih baik. Yang saya yakin kalau diteruskan dengan pentadbiran Najib, saya kira, saya takut negara kita jadi macam Greece. Okey. Terima kasih. Ustaz Fadli dia kena pergi kerana ada satu tahap. Dan Ustaz, dekat luar tu ada orang PSM ataupun nama. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan Mahathir, betul atau tidak dakwaan Mahathir dulu koni, dakwaan liwat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, Wajah dan banyak lagi. Bermakna mungkin si penanya ni nak kata dia mengajak kita untuk kembali ke masa silam balik. Mungkin dia tak puas hati bila saya kata kita tak ada kenderaan yang boleh ke masa lalu. Dia masih tak puas hati. Dia masih ingin tanya juga bagaimana dengan perkara-perkara lalu. Untuk pengetahuan adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, bulan lepas di Terengganu bising ataupun apa panggil tular berkenaan dengan kepimpinan Tuan Guru Haji Adi Awang apabila dia disamai 2 juta. Adakah benda ni kita patut lupakan? Bermakna setiap kepimpinan dia ada macam-macam. Dia saya setuju kalau kita bagaimana kita nak membina sebuah negara dengan jenayah lama yang kita tidak buat. Tetapi kalau kita ada pilihan, adakah kita nak bercakap masa lalu boleh menyebabkan masa hari ini kita tergadai? Pada pandangan saya, sekiranya kita mampu untuk mendapat Malaysia baru yang lebih baik, kalaulah benda dulu itu teruk tetapi hari ini kita dapat lebih baik, pada pandangan saya, ya, kita bukan lupakan tetapi kita jadikan ia sebagai sempadan. Benda lalu kita tak boleh nak ubah. Dan kalau kita tengok Tun Dr. Mahathir, sekiranya dia bersama dengan UMNO Barisan Nasional, ya, kita akan lawan dia, kita akan hadap dia ke mahkamah. Tetapi apabila dia bersama dengan kita, dan saya yakin doa almarhum Ustaz Fadil Noor yang sentiasa minta kita berdoa kepada dia supaya dia panjang umur dan dia tengok sendiri apa yang dia lakukan, insya-Allah saya berharap apa yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir hari ini adalah dia nak baiki apa yang dia telah buat kesilapan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kullu bani Adam bi khatab. Setiap anak cucu Nabi Adam itu pasti ada dosa dia. Dan saya yakin di dalam dewan ini sendiri, termasuk saya, sekiranya Allah itu membuka aib kita, Allah itu membuka kesilapan kita, kita sendiri pun tidak mampu nak berjalan di dalam dewan ini. Hari ini dosa-dosa ataupun kesilapan Tun Dr. Mahathir dibukukan. Dia tahu, tetapi dia masih lagi bersama. Kalau kita tengok umur dia sudah hampir 100 tahun, tetapi dia masih berjalan di tengah panah. Dan semalam saya dapat tahu dia terpaksa balik kerana sakit. Dia masih lagi di medan perjuangan.
Saya hormati dia, saya Tun Dr. Mahathir. Walau apa pun berlaku, kerana hari ini dia bersama saya tetap menyokong Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Dakwaan kolonialisme, dakwaan itu semua, saya kira bukan kerana saya nak mahu lupakan, tetapi saya rasa ada benda yang lebih besar pada hari ini. Apabila kita di dalam keadaan perang, apabila negara kita nak tergelak, apabila negara kita nak hancur, saya tidak mahulah akhirnya kita kata mari kita tubuhkan jawatan kuasa, mari kita bermusyawarah, sedangkan negara kita nak hancur dah. Saya yakin semua percaya dan saya yakin juga kita sedar bahawa kepimpinan Najib Tun Razak sekiranya diteruskan, negara kita bukan setakat jadi macam tapi lebih teruk lagi. Mungkin pada pandangan Cikgu Bat, kepimpinan ataupun zaman Tun Dr. Mahathir lebih teruk. Itu adalah pandangan Cikgu Bat yang saya boleh hormati. Itu adalah pandangan dia. Mungkin rambut sama hitam, mata kita hitam, tapi pandangan kita lain-lain. Cikgu Bat boleh berpandangan dia nak membenci Mahathir, dia nak berdendam dengan Mahathir, dia nak katakan Mahathir dan juga PH dengan UMNO adalah sama. Itu adalah satu pandangan yang saya tidak boleh nak ubah. Ya, sebagai satu analogi, saya boleh ambil kepala kuda, saya masukkan ke dalam tasik, saya boleh buat. Tetapi saya tidak mampu nak minta kuda itu minum air itu. Sama juga dengan Cikgu Bat. Cikgu Bat boleh dengan pandangan Cikgu Bat. Hari ini kenapa kita berbicara tentang Mahathir bukan pasal Najib? Kerana kita bercakap pasal ni. Sedangkan sepatutnya masa-masa kita ada ni dalam masa 3 atau 4 bulan ni adalah kita fokus untuk menjadi Malaysia lebih baik. Dengan kita fokus pada PRU yang ke-14, kita pastikan UMNO Barisan Nasional seluruh ni jatuh. Dan saya yakin, kata adakah Mahathir tidak akan jadi seperti lama? Kerana kita kena ingat, Tun Dr. Mahathir bukan lagi akan menjadi Perdana Menteri sekiranya kita menang dan dia dilantik. Dan satu lagi saya nak kita semua faham, Mahathir hanya dicalonkan sebagai calon Perdana Menteri. Nak jadi Perdana Menteri bukan sekadar dicalonkan oleh PH untuk jadi Perdana Menteri. Pertama, dia mesti menang pilihan raya kawasan dia. Yang kedua, parlimen dia. Yang kedua, dia mesti mendapat persetujuan parti dia. Yang ketiga, dia mesti mendapat perkenan dua deraja. Proses dia banyak lagi. Dan sekiranya kalau dia akhirnya menjadi tidak seperti yang kita harapkan, dia boleh kita buat undi tidak percaya. Dapat hari ini kalau kita tengok di dalam barisan yang ada hari ini, Mahathir, Tun Dr. Mahathir tidak akan mentakbir secara diktator, tetapi bersama kabinet. Dan kabinet itu saya sangat percaya di antaranya adalah yang pernah saya ikut, Tun Haji Muhammad Sabu, Dato' Haji Husan Musa, dan insyaAllah kita minta Rafizi Ramli, kalau boleh dibuat satu cara lain, Dato' Sri Azizah. Satu-satunya sejarah akan timbul apabila timbalan Perdana Menteri di kalangan wanita negara Malaysia. Dan apabila Tun Dr. Mahathir diumum sebagai calon Perdana Menteri untuk kali kedua, seluruh dunia sedang menonton. Ya, kita kata dia tua, ya, tapi kita telah memalukan negara kita. Kerana akhirnya yang tua ini terpaksa menyelamatkan Malaysia. Kerana apa? Kerana kita asyik dia bercakap tentang yang tak ada faedah. Ya, Tun Dr. Mahathir pun ada banyak perkara kali dia bercakap, banyak juga. Tetapi kita terlalu apa kata, idealis. Kita terlalu banyak songeh. Sebenarnya kemenangan itu mudah. Lawan UMNO dan lawan siapa-siapa yang bersama dengan UMNO. Ni sahabat saya tak ada ni, pas. Sahabat saya jadi saya nak kata ni, saya nak kata pas. Kalau dia tidak bersama UMNO, okey, dia nak salah, tak ada masalah. Tetapi lawan UMNO, lawan Barisan Nasional. Tetapi bila PAS melihat tidak ada daya, tidak ada kudrat dan lemah melawan UMNO, ya kami datang ganti untuk lawan UMNO. Kami bersama dengan Pakatan Harapan untuk lawan UMNO, insya-Allah. Dan saya yakin, sekali lagi saya nak katakan sekali lagi, saya yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah masanya untuk kita melihat tentang perubahan. Ya, daripada dulu kita bercakap tentang perubahan. Cikgu Bat sahabat ambo, Aduka sahabat ambo, Aina sahabat ambo, ni pun sahabat ambo juga Dengosing. Kita selalu mendengar perubahan itu memerlukan pengorbanan. Cikgu Bat, kalau Cikgu Bat dulu pernah berlawan, Cikgu Bat kata perjuangan bukan sekadar kata-kata. Kalau Cikgu Bat nak lihat Malaysia lebih baik, perjuangan Bat lebih baik, Cikgu Bat perlu korbankan perasaan Cikgu Bat benci kepada Dr. Mahathir. Ya, saya tidak minta Cikgu Bat untuk berhenti benci Tun Dr. Mahathir, tetapi Cikgu Bat tutup mata sebelah macam repah buat tu. Tutup mata sebelah Cikgu Bat, fokus selama 3-4 bulan ni Cikgu Bat. Kita fokus lawan UMNO. Saya yakin Cikgu Bat, saya bukan rindu kepada Cikgu Bat, tapi saya berharap kepada Cikgu Bat bersama saya. Kenapa? Saya yakin Cikgu Bat mampu. Tetapi kalau Cikgu Bat masih lagi kata Mahathir dulu jahat, dia Cikgu Bat takkan mampu. Kalau kita dengar Radio Era, kata Rami Ishak,
Pernahkah anda merasa tidak sedap apabila anda meminta maaf? Akhirnya dia kata, ya, anda tidak sedap kerana anda tidak memaafkannya. Memaafkan masa lalu memang tidak boleh mengubah masa lalu, tetapi boleh mengubah masa hadapan. Remy Ishak kata, saya kata itu kata-kata yang sangat hebat. Ya, mengubah masa, memaafkan orang memang tidak boleh mengubah masa lalu. Memaafkan Tun Dr. Mahathir memang tidak boleh mengubah soalan ini tadi. Ya, kita tidak mampu ubah balik Anwar masuk penjara perwajar sampai tidak mampu. Tetapi apa lagi yang kita mampu boleh buat adalah negara Malaysia yang kita cintai hari ini kita tengok sedang ditinggal oleh Indonesia. Kalau kita seberai kepada Thailand, duit kita jatuh merudung. Dan saya yakin dan saya jangka, kalau lepas tu PRU ke-14 dibuat, ya, kepada sahabat-sahabat, sengaja saya lawan kamu di Facebook. Kamu kata kamu nak undi rasa. Ya, kamu rasa kamu cool, hebat. Ya, kamu rasa kamu nyamuk mampu bunuh orang. Tapi kamu ingat, mungkin kamu boleh buat undi rasa kerana kamu hidup senang. Dalam Facebook kamu masuk gambar isteri kamu masuk gambar anak kamu hidup senang. Tapi rakyat, adakah rakyat boleh hidup lagi 5 tahun? Di saat kita nak menang, kamu bawa perjuangan bodoh kamu. Saya minta maaf, saya tarik balik. Tetapi saya tidak boleh dengar. Di saat kita nak menang sikit lagi, tiba-tiba kamu nak melayan diri kamu terlalu manja. Perjuangan ini memang penuh dengan darah, penuh dengan peluh. Tetapi tiba-tiba kamu nak pakai, sedangkan kamu dulu bersama kami. Hanya kerana kamu berdendam dengan Tun Dr. Mahathir, hanya kerana idea kamu tidak diterima. Jangan rasa kita terlalu cerdik. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu kena tanya lebih tahu. Adakah kita nak kata kita lebih cerdik pada Datuk Sam? Adakah kita nak kata kita lebih cerdik pada Tuan Haji Muhammad Sabu? Mereka lebih daripada kita. Saya bukan nak kata saya ni bodoh. Cikgu Bak kata saya tidak mahu Tuan Haji Muhammad Sabu jadi Perdana Menteri. Saya lebih 100 kali nak. Tetapi kita melihat kepada realiti pilihan raya. Seperti saya kata tadi, menamakan Tun Dr. Mahathir Perdana Menteri lebih relevan kepada pundi Melayu. Sebab Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri selama 23 tahun ataupun 22 tahun. Saluran 1, kalau kapal mau disering jauh tu, jalan berbunuh kat lutut. Tetapi apabila kita sebut Tun Dr. Mahathir bersama kita, ia nak bersama dengan kita. Walaupun dia UMNO. UMNO pernah jumpa dengan Pak Lih ni menyokong PAS. Tetapi dia kata, ya, aku dulu benci kepada Tun Dr. Mahathir, tetapi ketika aku jadi polis 3 paku, dia kata, tapi aku tidak perlu fikir GST. Aku tidak fikir pasal hari Rabu naik atau tidak minyak. Sama juga dengan Cina. Orang Cina, orang berniaga tidak fikir dulu masalah ni. Tetapi apabila mari Najib lebih teruk. Kerana itulah pada tahun 1999 orang Cina tidak swing kerana mereka lebih pentingkan ekonomi. Dan hari ni kalau kita tak sejarah kita semua acap kali nak menghadapi ataupun nak mengecapi kemenangan. Tetapi ada saja masalahnya. Tetapi saya tengok penyusunan ini lebih tersusun apabila kita selesai menamakan calon Perdana Menteri. Memelah 2 minit. Kita rasa tak perlu. Kenapa nak perlukan nama calon Perdana Menteri? Kenapa kita nak beri syaitan menjadi ketua? Ya, kita nak kata dia syaitan, tapi orang lain menganggap dia malaikat. Kita nak kata kenapa kita nak tukar daripada Pepsi kepada Coca-Cola? Ya, kenapa kita nak tukar Coca-Cola yang manis? Ada Coca-Cola yang tak manis, ada Coca-Cola yang diet. Orang panggil Coca-Cola Light. Ada. Kenapa kita nak tukar Coca-Cola Pepsi yang ada manis juga? Kalau kita dah tahu kita kecil manis, kita cari Coca-Cola yang tak ada gula. Dan saya yakin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, semoga Allah memakbulkan doa saya ni, Tun Dr. Mahathir mari ke Malaysia pada politik hari ini. Dia tidak menjadi Coca-Cola yang manis, tetapi dia menjadi Coca-Cola yang pahit, menjadi penawar kepada rakyat Malaysia, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.